Semua berkait dengan qada solat ibu tuan-tuan. Ada orang dia tak solat, dia tak qada pun solat dia dah sampai kat sini kita cerita dah nak dekat 4,000 solat dah kita tinggalkan. Mazhab Imam Syafi'i, solat yang boleh dijamakkan maka wajib untuk awak qada yang sebelum. Apa dia solat yang boleh dijamakkan? Solat Zuhur dengan Asar, solat Maghrib dengan Isyak. Zuhur dan Asar, Maghrib dan juga Isyak. Maknanya awak bersih dalam waktu Asar, awak kena qada Zuhur. Bersih waktu Isyak, awak kena qada Maghrib. Sebab apa? Kaedah ni. Okey, kaedah solat yang boleh dijamakkan maka wajib untuk qada yang sebelum. Dia berbeza kalau awak bersih dalam waktu Maghrib. Awak bersih saja dalam waktu Maghrib, awak tidak perlu qada Asar. Sebab apa? Maghrib dengan Asar tak boleh dijamakkan. Sebab kita dah sebut tadi, solat yang boleh dijamakkan maka awak kena qada yang sebelum. Jadi awak bersih waktu Maghrib, sebelum Maghrib waktu apa? Asar kan? Jadi awak tidak perlu qada Asar. Sebab apa? Maghrib dengan Asar tak boleh dijamakkan. Sama juga Subuh dengan Isyak tak boleh dijamakkan. Zuhur dengan Subuh pun tak boleh dijamakkan. Maka awak tidak perlu qada yang sebelum. Yang situasi kedua ni, awak datang darah setelah masuk waktu. Datang darah setelah masuk waktu. Ulama kata 5 minit dan ke atas. Masa yang kita kata 5 minit ni masa yang dia solat tapi bukan yang solat yang laju-laju ataupun bukan solat yang paling lambat. Dia solat yang sedang-sedang, 5 minit dan ke atas. Jadi kalau awak datang darah setelah masuk waktu iaitu 5 minit dan ke atas, makanya ibu tuan-tuan awak kena qada balik solat yang ditinggalkan tadi. Contoh, awak datang darah pada waktu Asar, 4.30 Asar. 4.30 Asar, 4.35 awak pergi tandas nak sembahyang. Tengok-tengok dah ada darah, maka awak kena qada balik solat Asar. Dia macam tu. Okey? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau situasi ulama keluarkan kepada 2 gambaran. Ya, betul. Nur Haslina, betul. Ulama keluarkan kepada 2 gambaran bagi sekurang-kurang haid ni. Yang pertama, dia datang dalam keadaan berterusan. Yang kedua, dia datang dalam keadaan terputus-putus. Zuhur tak perlulah qada, Ina. Sebab Zuhur tu awak masih lagi suci. Okey? Ulama keluarkan kepada 2 gambaran bagi tempoh masa haid ini. Yang pertama berterusan, yang kedua terputus-putus. Apa maksud berterusan? Maknanya, kata kalau awak datang darah 9 hari bulan pukul 3 petang, maka sehingga 10 hari bulan pukul 3 petang. Darah itu dia mesti ada. Mesti ada. Saya tak kata keluar. Saya kata mesti ada. Apa maksud mesti ada dekat sini? Maknanya, darah yang keluar itu bukan syarat. Bukan syarat mesti mengalir keluar. Nampak tak ibu tuan-tuan? Bukan syarat mesti mengalir keluar sehingga keluar faraj. Maknanya kalau awak tengok dekat dalam tak ada darah, dekat luar tak ada darah, maka itu juga dikira sebagai haid. Nampak tak? Maknanya kalau awak buang air kecil, awak cek dengan kapas, ada lagi darah, maka itu masih lagi boleh dihukumkan sebagai haid. Dengan syarat darah itu mestilah ada dalam tempoh sehari semalam tu. Dalam tempoh sehari semalam tu darah itu mesti ada. Nampak? Kalau yang datang darah terputus-putus, saya cerita terus yang terputus-putus. 5 hari ada darah, 5 hari tak ada darah. 5 hari ada darah balik. Baik. Masa awak ni adalah orang yang kategori first time. Maknanya tak pernah ada adat lagi macam ni. Orang yang ataupun darah dia tak teratur. Jadinya ibu-ibu tuan-tuan, orang yang darah dia tak teratur dan orang yang first time, masa 5 hari ada darah itu dia haid. Hari ke-6 yang dia bersih tu dia wajib untuk mandi. Nampak tak? Dia wajib untuk mandi pada hari ke-6. Faham ke ibu tuan-tuan? Saya cakap seorang ke macam mana? Ibu tuan-tuan, dia begini. Soalan-soalan saya akan buka nanti. Ibu tuan-tuan. Dengar dulu saya nak kongsi pada ibu tuan-tuan. Kalau awak tanya soalan, lepas tu awak tak dapat jawapan, awak pun jadi tak faham lah kan? Bila tak faham, awak pun malas dah nak dengar. Okey. 5 hari awak datang darah. Orang ni adalah kategori first time. Sebab apa first time? Sebab bulan sebelum dia 7 hari je haid dia. Bulan sebelum dia haid 7 hari je. Bulan kedua dia jadi macam ni. 5, 5, 5. Jadi 5 hari yang awak datang darah ini, awak memang tak solat lah.
Tak bolehlah solat kan sebab dah haid. Hari ke-6 yang awak bersih tu ibu tuan-tuan, awak kena mandi. Awak kena mandi. Bila awak cek dengan kapas, dah tak ada kesan daripada darah, awak kena mandi. Sebab apa mandi, Ustazah? Dah sebab darah itu memang darah haid awak. Dah 5 hari awak datang darah. Maka pada hari ke-6 itu, awak kena mandi dan awak kena solat seperti biasa. Awak pun solat 7, 8, 9, 10 kan? Tiba-tiba ibu tuan-tuan, hari ke-11 datang balik darah. Jadi masa datang darah pada hari ke-11 tadi tu, ibu tuan-tuan, awak kembali tidak boleh solat. Sebab apa? Darah yang datang pada hari ke-11 itu masih lagi dalam tempoh maksimum haid. Nampak tak? Darah yang datang pada hari ke-11 ini masih tempoh haid, iaitu maksimum lah. Masih lagi dalam tempoh maksimum haid. Maka awak kembali tidak boleh solat. Jadi apa yang berlaku pada dia ibu tuan-tuan? Dia puasa dekat sini. 5, 6 hingga 10 ni dia puasa. Dia solat dan dia puasa. Jadi kalau datang balik darah pada hari ke-11, pendapat yang muktamad menghukumkan tempoh suci ini juga dikira sebagai haid. Tempoh suci ini juga dikira sebagai haid. Faham tak ibu tuan-tuan? Jadi apabila pendapat yang muktamad menghukumkan tempoh suci ini juga dikira sebagai haid, jadinya ibadat yang dilakukan dalam fasa 6 hingga 10 ini, maka ibadat tersebut tidak sah. Puasa awak tak sah, solat awak pun tidak sah. Akan tetapi puasa sahaja yang awak kena ganti. Nampak? Maknanya kena ganti berapa hari, Ustazah? Kena ganti 15 hari. Macam tu. Okey? Habis tu, Ustazah, macam mana pula kalau saya dah bersama dengan suami saya? Saya baca Quran, kan? Saya baca Quran, saya bersama dengan suami saya. Makanya ibu tuan-tuan, perbuatan awak tersebut dalam fasa awak suci tadi, makanya ibu tuan-tuan dikira tidak berdosa. Sebab pada asal dia, perlakuan itu terjadi di dalam tempoh suci. Sebab awak tak tahu dia datang balik. Dia berbeza kalau orang yang tahu. Dia dah ada adat pada bulan sebelum, memang darah tu akan datang pada hari ke-11. Dia boleh solat tapi dia tak boleh bersama dengan suami. Gitu. Okey, orang yang ada adat, dia tak boleh. Sebab pendapat yang muktamad menghukumkan tempoh suci itu juga dikira sebagai haid. Okey, baik. Ibu tuan-tuan, saya nak pergi kepada tempoh sekurang-kurang suci ni. Okey, sekurang-kurang suci adalah 15 hari 5 malam. Okey, katakanlah saya tanya soalan. Katakanlah awak datang darah 1 hari bulan. Okey, katakanlah awak datang darah 1 hari bulan pada pukul 8 pagi. Saya nak tanya ibu tuan-tuan, dekat mana border maksimum haid awak? Maknanya tempoh maksimum haid awak dekat mana? Tempoh maksimum haid awak dekat mana, ibu-ibu tuan-tuan? Maksimum haid. Tempoh maksimum haid. Maksimum haid. Ibu tuan-tuan, tempoh maksimum haid, kita dah kata maksimum haid adalah 15 hari 5 malam. Jadi kalau awak datang darah 1 hari bulan, di manakah tempoh maksimum haid awak? Awak kena tahu dulu. Maksimum haid awak dekat sini 16 hari bulan pukul 8 pagi. Kenapa saya kata macam tu? Kiraan dia macam ni ibu tuan-tuan. 1 hari bulan pukul 8 pagi sehingga 2 hari bulan pukul 8 pagi, itu baru sehari semalam. Nampak tak? Nampak tak ibu tuan-tuan? Sebab tu saya kata awak kena buat catatan. Pukul berapa darah datang, pukul berapa darah berhenti. Jelas tak? Ya. Cuba awak kira. Tengok 1 hari bulan sampai 2 hari bulan pukul 8 pagi sehingga 8 pagi hari esok baru sehari. Ini baru 2 hari. Ini baru 3. Ini baru 4. Ini baru 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Nampak tak ibu tuan-tuan? Nampak tak? Kenapa kiraan dia macam tu? Ya, sebab bila cukup 24 jam baru kita hukumkan ia sebagai haid, dan itu baru cukup sehari semalam.
Nampak? Ya, sangat penting. Sebab apa? Dia akan berkait rapat dengan awak punya pengiraan kalau berkaitan dengan suci nanti. Tengok, saya cerita ibu tuan-tuan. Contoh, katakanlah ibu tuan-tuan, awak uzur 7 hari. Okey, saya katakanlah uzur sampai 7 hari bulan. Dan awak bersih pada pukul 1 petang. 1 petang ni awak mandi. Awak bersih, sorry. 1 petang ni awak bersih. Baik, soalan saya, di manakah permulaan suci awak? Di manakah permulaan suci awak, ibu-ibu tuan-tuan? Kat mana permulaan suci awak? Nampak? Hak ni ada berkait rapat. Saya nampak ada 2 orang jawab betul. Cara dia macam ni, ibu tuan-tuan. Awak kena tahu pukul berapa awak bersih tu. Contoh macam saya kata, 7 hari bulan awak bersih pukul 1 petang. Jadi bersih awak tu daripada sinilah. Pukul 1 petang ni awak dah kena mandi. Dan awak kena solat. Mandi dan solat. Awak tak perlu pun tunggu sampai 24 jam. Tunggu sampai 2 waktu baru awak boleh mandi. Melainkan orang yang memang adat circle dia macam tu. Kalau dia mandi, kejap kan dia keluar balik. Maka tak ada masalah untuk dia tunggu dulu. Tapi pada asal dia, awak kena tengok darah itu berhenti pukul berapa awak dah kena mandi. Jadi dari sudut pengiraan per hari dia macam mana, 7 hari bulan pukul 1 petang sehingga 8 hari bulan pukul 1 petang, ini baru cukup sehari semalam suci awak. Nampak tak? Nampak tak ibu-ibu tuan-tuan? Jelas tak dekat sini? Itu kaedah cara pengiraan dia. Saya dah cerita paling detail dah ibu tuan-tuan. Biasa saya cerita secara umum saja. Ni saya cerita secara detail sebab saya nak awak tahu betapa pentingnya awak buat catatan darah awak berhenti pukul berapa, darah awak datang pukul berapa. Jadinya awak kiralah daripada sini bermulanya sehari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sehingga pukul 1 petang. Itu adalah tempoh minimum suci awak. Nampak? Tempoh minimum suci awak. Nampak tak ibu tuan-tuan? Maknanya kalau awak datang darah selepas daripada 22 hari bulan pukul 1 petang, maka darah yang itu kita boleh hukumkan kemungkinan haid yang baru dah. Nampak? Tak, Syakira, awak bersih dekat pukul 1 petang ni, awak dah kena mandi wajib dah. Awak tidak perlu lagi tunggu. Awak kena mandi terus. Macam saya kata, melainkan orang yang memang, contoh dia mandi pukul 1 petang, tiba-tiba dia ada darah balik pukul 4 petang. Jadi dia boleh tunggu sampai pukul 4 petang itu saja. Faham tak? Ikut keadaan gitu. Ya. Tak ada istilah haid awal. Tak ada istilah datang haid tu dekat sini, tak ada. Kalau awak cukup kaedah pengiraan, kita boleh hukumkan itu haid yang baru. Sebab tu saya kata tadi ibu tuan-tuan, saya katakan dekat atas ni tadi, kemungkinan haid ini dia boleh berlaku awal, boleh berlaku lambat, boleh berlaku tepat-tepat dengan tarikh pada bulan sebelum. Nampak tak? Ni, saya dah sebut tadi dekat atas ni. Kemungkinan haid ini dia boleh berlaku sama tarikh dengan bulan sebelum, ataupun kurang daripada bulan sebelum, ataupun lebih daripada bulan sebelum. Hak yang kurang ni kita kena hati-hati. Sebab apa? Hak kurang ni dia mesti cukup tempoh sekurang-kurang suci. Nampak? Ini yang kita bincang ni 24 jam. 24 jam pula dah. Tempoh sekurang-kurang suci iaitu 15 hari 15 malam. Saya ada soalan. Berlaku situasi begini. Katakanlah ibu tuan-tuan, uzur awak 7 hari. Kan? Sampai 7 hari bulan lah. 7 hari bulan. Okey, uzur awak 1 hingga 7 hari bulan. Katakanlah darah itu datang semula. Dengar betul-betul ibu tuan-tuan. Fokus betul-betul. Saya punya situasi ni ada 3 soalan yang saya nak keluarkan daripada sini. Kalau orang biasa tarikh dengan tarikh pada bulan sebelum, tak ada masalah. Kita cerita kalau berlaku situasi begini. Okey. Dengar betul-betul ibu tuan-tuan. Soalan saya, ada 3 soalan yang saya akan keluarkan daripada situasi dekat sini. Okey, katakanlah awak uzur 1 hingga 7 hari bulan. Kemudian darah itu datang semula. Okey, darah datang semula. Katakanlah dia datang pada 13 hari bulan. Saya nak tanya, masa 13 hari bulan tu darah apa?
Ha. 13 hari bulan tu darah apa? Okey, itu soalan pertama. Saya tak bagi tahu jawapan lagi. Soalan kedua. Awak uzur 7 hari. Lepas tu darah itu datang semula pada hari ke-19. Darah itu darah apa? Dia soalan lain-lain tau. Tapi situasi dia sama. Situasi darah itu datang cuma berbeza tarikh. Faham ibu tuan-tuan? Nampak tak? Nampak tak? Saya tengok dah ada orang jawab salah. Nampak? Soalan ketiga. Soalan ketiga, awak uzur sampai 7 hari bulan, awak tak datang darah, tiba-tiba awak datang darah pada hari ke-26. Saya nak tanya, 26 itu darah apa? 26 darah apa? Tengok. Nampak ibu tuan-tuan? Baik, ibu tuan-tuan dengar betul-betul. Kalau berlaku situasi begini, perkara pertama yang awak kena cek. Dengar betul-betul, perkara pertama yang awak nak kena cek ni ibu tuan-tuan. Katakanlah awak uzur 1 hingga 7 hari bulan. Kemudian awak tak datang darah, tak datang. Tiba-tiba darah itu datang semula pada hari ke-13. Maka ibu tuan-tuan, awak kena tengok masa datang darah semula itu, adakah dia berada di dalam tempoh maksimum haid. Jadi ibu tuan-tuan, saya nak tanya, 13 itu adakah dia masih lagi dalam tempoh maksimum haid? Nampak? Jadi itu darah haid masih lagi boleh dihukumkan sebagai haid. Nampak tak? Okey. Soalan kedua, 19 hari bulan. Dia datang darah pada 19 hari bulan. Awak uzur 7 hari bulan sampai 7 hari bulan. Lepas tu awak tak datang darah, tak datang. Tiba-tiba datang darah pada hari ke-19. Maka setelah awak cek, dalam tempoh maksimum haid dia tak ada kan? Maksimum haid kan dekat sini. Oh, dia tak ada dalam tempoh maksimum haid. Oh, sekarang ni dia berada di dalam tempoh, awak kena cek adakah dia berada di dalam tempoh minimum suci. Faham tak ibu tuan-tuan kenapa saya buat macam ni? Sebab kita kan tak tahu darah tu datang semula. Jadi bila mana darah itu datang dalam tempoh 19 hari bulan, kita cek adakah dia datang dalam tempoh minimum suci. Jadi kalau datang dalam tempoh minimum suci, itu darah apa ibu tuan-tuan? Kalau dia datang dalam tempoh minimum suci, itu darah apa? Ya Linda, betul, tak sah. Kalau dia datang dalam tempoh minimum suci, 19 itu adalah darah istihadah. Sebab apa? Sebab dia datang dalam tempoh suci tadi. Ini kan tempoh suci, warna kuning ni kan tempoh suci. Saya dah kata kalau darah itu datang dalam tempoh suci, maka itu adalah darah istihadah. Nampak tak? Okey. Baik, ibu-ibu tuan-tuan, soalan yang ketiga, darah itu datang pada hari ke-26. Darah itu datang pada hari ke-26. 7 hari awak haid, lepas tu awak tak datang darah dah. Tak datang. Tiba darah datang pada hari ke-26. Baik, saya nak tanya ibu tuan-tuan, hari ke-26 itu darah apa? Ya, itu adalah sikel haid yang baru. Maknanya itu adalah kemungkinan haid yang baru. Nampak tak ibu tuan-tuan? Jelas tak dekat sini? Macam mana kita nak kira haid yang baru? Sebab tu ada, yang ni lah maksudnya ustazah yang orang datang 2 kali sebulan. Ya. Inilah maksud dia. Sebab tu kena cek betul-betul. Contoh ada orang nak tanya kan. Orang tanya, ustazah, lepas tu maksudnya macam mana dengan solat dan puasa dia yang dia solat macam kita sebut tadi lah. Dia haid 7 hari. Lepas tu dia pun solat seperti biasa kan. Dah mandi semua. Tiba-tiba datang darah pada hari ke-13. 14 hari lagi. Kan? Makanya ibu tuan-tuan, 8, 9, 10, 11 ni ibu tuan-tuan, puasa dan solat awak tadi tidak sah. Puasa awak kena ganti, solat awak tak perlu ganti. 15 hari. Nak kira sikel haid yang baru. Okey, saya terang ibu tuan-tuan. Dia begini. Masa awak tengok darah 7 hari, awak tengok darah 7 hari, pertama sekali, kalau datang darah itu balik. Awak tengok ni. Bila datang darah semula, nampak? Datang darah semula, awak cek adakah darah itu dia berada di dalam tempoh maksimum haid. Maksimum haid macam mana?
Awak kena tahulah pukul berapa darah awak datang pada hari pertama awak haid sehingga hari ke-16. Okey? Nampak? Dok, Ain Nura. Betul, pola setiap orang dia berbeza-beza. Sekarang ni ibu tuan-tuan, saya sebut minimum suci, kita nak hukumkan haid yang baru, dia kena ada tempoh sekurang-kurang suci 15 hari sahaja. 15 hari 5 malam dah memadai kita boleh hukumkan haid yang baru. Dia tak semestinya orang tu mesti 26. Kalau yang 26 maka tak ada masalah. Sebab tu saya cakap ada orang dia datang darah tahu macam ni. Ada orang dia datang darah 7 hari. Lepas tu dia tak datang darah Allahumma salli ala Muhammad, dia tak datang darah 7 hari. Lepas tu dia datang balik darah 7 hari. Lepas tu dia pun kata, oh yang ini haid, yang ini pun haid. Salah. Dari sudut pengiraan dia salah. Sebab apa? Tempoh suci yang berada di tengah-tengah ni tak cukup lagi ni. Suci baru 7 hari. Nampak tak ibu tuan-tuan? Jadi ini bukan darah haid. Nampak tak ibu tuan-tuan? Nampak tak? Sebab tu saya kata, bila berlaku situasi macam ni, awak datang darah 7 hari. Lepas tu, darah awak datang semula, awak cek adakah darah itu dalam tempoh maksimum haid. Lepas tu awak cek, oh tak ada dalam tempoh maksimum haid. Awak cek pula, adakah darah itu dalam tempoh minimum suci. Kalau dia datang dalam darah itu dalam tempoh minimum suci, maka darah itu adalah darah istihadah. Kalau darah itu datang dalam tempoh maksimum haid, maka darah itu adalah darah haid. Kalau awak cek kedua-dua ni tak ada, kan awak cek dah kedua-dua ni tak ada, maksimum haid pun tak ada, minimum suci pun tak ada, makanya ibu tuan-tuan, darah yang datang itu kita boleh hukumkan sebagai haid yang baru. Nampak tak? Okey? Ibu tuan-tuan, minimum suci saya dah sebut 15 hari 15 malam. Ni ibu tuan-tuan, 15 hari 15 malam. Okey? Minimum suci adalah 15 hari 15 malam. Minimum suci adalah 15 hari 15 malam. Maknanya kalau kita nak hukumkan haid yang baru, dia kena cukup tempoh 15 hari 15 malam tadi, baru boleh hukumkan haid yang baru. Okey? Boleh ibu-ibu tuan-tuan? Okey. Baik, ibu tuan-tuan, apa hukum kita belajar? Apa hukum kita belajar? Apa hukum kita belajar, ibu tuan-tuan? Saya nak cerita bab isyadhah ni, tapi saya tengok banyak sangat persoalan. Saya nak tanya dulu ibu tuan-tuan, apa hukum kita belajar? Hukum kita belajar, ibu tuan-tuan, wajib. Kalau kita tak belajar, suami kita dosa, isteri pun berdosa. Bahkan ibu tuan-tuan, kalau suami ni dia tak benarkan isteri dia belajar, tak bagi isteri dia pergi belajar, dia pula tak reti nak ajak, maka ibu tuan-tuan, isteri ni dia boleh keluar rumah tanpa izin. Boleh keluar rumah tanpa izin. Suami, kalau suami dia tak bagi isteri dia pergi belajar. Sebab apa? Nak menjaga hak Allah itu lebih utama. Nak menjaga hak Allah itu lebih utama, ibu tuan-tuan. Nampak tak? Sebab tu ibu tuan-tuan, saya nak tanya, apa ramai yang ada masalah darah wanita? Saya sebenarnya nak cerita bab isyadhah, tapi saya dah cerita daripada atas tadi, semua berkait dengan qada solat kita. Semua berkait dengan qada solat, ibu tuan-tuan. Ada orang dia tak solat, dia tak qada pun solat dia, dah sampai kat sini kita cerita dah nak dekat 4,000 solat dah kita tinggalkan. Saya nak tanya, berapa ramai ada masalah darah wanita? Saya akan cerita bab isyadhah, tapi saya nak tahu dulu berapa ramai yang ada masalah darah. Darah dia tak teratur, darah dia lebih daripada 15 hari, darah dia, Allahumma salli ala Muhammad, darah dia warna-warni. Warna-warni. Ibu tuan-tuan, baik, saya nak pergi kepada topik bab isyadhah. Saya nak pergi kepada topik bab isyadhah. Okey, yang ada masalah ni ibu tuan-tuan, yang tak ada masalah pun ibu tuan-tuan, kalau siapa yang dia nak, dia gini ibu tuan-tuan,
Kenapa kita tak tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan darah wanita ni? Sebab kita tak rasa agama itu penting. Setuju tak saya kata? Kita tak rasa pun. Oh, asal darah je haid. Asal darah je haid. Kita tak rasa agama tu penting, ibu-ibu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita terlalu sibuk dengan dunia. Ibu tuan-tuan pernah tak tengok video kan? Orang kan, dia terlalu kejar dengan dunia sampai kan dia tak nampak dah. Sebab apa? Sebab dia terlalu sibuk dengan dunia. Dia terlalu sibuk dengan dunia. Dia ada bisnes.